Kalau kita bagi tahu dia kata ini dalam Quran ada begini-begini, dalam hadis Nabi sebut begini, dia kata okey. Aku tak tahu sebelum ni. Dia tak kafir ya. Kita tak boleh kata dia kafir ya. Dan manusia ni tuan-tuan dan puan biasalah. Ada isu sensitif juga. Baru-baru ni orang tanya, orang tua tu dah tua umur 80 baru nak ingat kuliah. Manusia Melayu ni macam tu lah. Kita punya budaya memang macam tu. Kalau tanya pegawai kerajaan tu, dia kata besok pencen aku nak pergi masjid lah. Besar lah. Dan memang sikap tu tak betul. Kita ni pergi ke masjid sebelum pencen lagi. Tapi budaya setengah orang tu dia kata dia pencen besok baru dia pergi masjid. Dia kafir ke? Tak kafir. Kita berubah budaya tu lah. Tapi memang ada orang mengamalkan budaya. Bila dah tua barulah dia nak pergi sandar dekat dinding masjid, dekat tiang masjid dengar kuliah. Kadang-kadang barulah nak dengar. Dan juga contoh tuan-tuan dan puan rajin pergi solat tarawih kan. Sebab tuan-tuan mungkin ada tazkirah. Dan tazkirah ni salah satu baiknya adalah dulu orang Melayu, ini pengalaman saya di kampung lah, tempat-tempat yang saya pergi. Dulu orang Melayu baca qul huwallah, baca surah Al-As sampai ke qul a'udzu birabbin nas, tidak pun bang duha. Lepas tu diselang sendiri dengan qul huwallah kan. Bacalah surah tu dah dibaca 40 tahun tarawih. Tapi sekarang ni ada kesedaran orang bawa hafiz baca daripada awal Quran. Kadang-kadang tu tak habis lah sebulan, kalau dia dapatlah 4-5 juzuk kan. Bila baca ada tazkirah, ustaz datang, dia dengar imam baca apa, dia huraikan ayat yang imam baca kan. Sekarang bawa dia kata apa ni sebenarnya yang sebut dalam Quran. Dia tak tahu sebelum ni sebab apa, dia baca Quran tu. Itu yang dia tahu kan. Dan kita tak boleh nak kafirkan dia kerana kejahilannya kan. Dan sekarang alhamdulillah ada satu trend orang baca Quran dan ditafsirkan dalam solat tarawih ni, dan benda ni kita galakkan. Cuma satu saya nak peringatkan tuan-tuan dan puan-puan, besok mungkin jadi dia tuan-tuan masjid surau apa semua, kalau buat tazkirah buat. Cuma kita juga nak fahamkan bahawa tazkirah ni bukan sebahagian daripada tarawih. Saya sebut ni benda ni sebab apa? Jadi satu masjid di Pulau Pinang, telefon gitu. Kita jawab, Ustaz, mana kami malam ni tak ada tazkirah ni. Saya kata tak ada tazkirah macam mana? Dia kata tarawih macam mana? Kita tak mau sampai fahaman tarawih kena ada tazkirah. Tak mau. Kita dah kebanyakan tempat tak buat dah salawat tu. Yang selang sendiri kan. Alhamdulillah tak buat dah. Kan? Kita gantikan pula dengan tazkirah yang setengah orang anggap sebagai wajib. Tak mau. Kalau tak ada. Setengah tempat saya kata di kampung saya kalau tak ada kata buat dulu. Kalau malam ada tazkirah buat dapat. Kita nak tunjukkan bahawa kita ni terbuka. Dan sunnah dalam hal ini terbuka. Dapat 20 buat, dapat 8 buat. Kalau malam ada tazkirah buat 8. Ada tazkirah. Kalau malam tak ada tazkirah buat 20. Ya, kan? Jadi kita tak nak. Jadi kita dah buang satu trend yang tak betul, dan timbul satu trend yang tak betul ni. Satu lagi tazkirah ni terutama di tempat-tempat surau atau orang hotel apa semua, janganlah lama-lama sangat. Sebab yang datang tarawih tu setengah tu dia baru nak mai lah. Dia bulan puasa lah dia nak datang buat surau dan masjid pun. Tiba-tiba kena tazkirah sejam. Dia kata malam besok kita cari masjid lain lah. Dia tak mau malam. Jadi pada-pada lah 20 minit ke apa. Hurai ayat yang imam baca. Kadang-kadang tak hurai bab-bab lain yang tak ada kaitan. Ataupun kadang-kadang ayat apa pun dalam Quran dia cuba nak politikkan. Itu pun satu masalah. Saya pernah ceritakan, saya pernah duduk dalam satu kuliah. Ayat dalam surah Al-Baqarah cerita tentang haid. Tiba-tiba dalam 10 minit dia masuk buat politik. Saya pun tak tahu mana ustaz ni boleh cari jalan masuk daripada haid ke politik. Sepatutnya dia huraikan haid kan, supaya jemaah yang datang tu faham tentang haid. Sebab ni yang tak kahwin ni kena faham. Orang perempuan dia nak tanya benda ni sangat sensitif, bersifat peribadi, dia segan nak tanya lah kan. Orang yang mana yang dia paling mudah tanya? Orang yang dia kongsi tempat tidur.
Tapi kalau orang yang ada kursi tempat tidur pun tak faham. Sebab dia pergi kuliah, ustaz tak cakap bab haid, ustaz cakap bab politik. Susah. Jadi kalau ada bab haid, cerita bab haid, bagi orang faham bab haid. Kalau masuk bab politik, betul cerita bab politik. Kita pun tak kata dalam Islam tak boleh ada. Malah para ulama tafsir ada yang menamakan surah Al-Anfal dan surah At-Taubah sebagai surah politik. Sebab tu kita tak setuju dengan orang kata nak masuk masjid gantung politik di pagar. No. Kalau gantung di pagar ni, buka Quran, koyak surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Politik tak boleh masuk dalam masjid. Kita tak faham. Ataupun saya selalu sebut kita panggil imam Hafiz baca apa? Jadi imam tu kalau masuk surah Al-Anfal dan surah Taubah, bagi tahu kepada imam, malam ni ustaz langkau, jangan baca surah Taubah, baca surah nombor 10. Sebab apa? Sebab politik tak boleh masuk dalam masjid. Jadi kita seimbang. Kalau ada hal politik, kita cakap hal politik. Tapi kalau ayat tu tak ada kaitan dengan politik, kita cakap tentang benda yang ada kaitan. Itu satu. Okay? Itu yang saya sebut berkeyakinan hukum ciptaan manusia lebih sempurna dari hukum. Okay? Now, sebab apa kita kata kita ni berhukum dan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa lahul hukum. Hukum ini hak dia. Okay? Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hukum ni kepunyaan Allah. Okay? Dan kepada dia kita kembali. Kita ikut hukum ni. Dan juga satu lagi, bila kita sebut rububiyah, kan? Bila kita sebut rububiyah, kita tengok di dalam surah At-Taubah. Surah Taubah tadi saya sebut surah nombor 9 ayat 31. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut berkenaan dengan orang Nasrani ini, orang Kristian ini mengambil rahib sebagai Tuhan. Dan dalam Quran pun Tuhan sebut dalam surah ini, dalam ayat ini berkenaan dengan orang Kristian ini mengambil Tuhan dan mengambil rahib sebagai Tuhan. Lalu sahabat, saya tak kita banyak ringkaskan, sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i, dia tanya Nabi SAW. Dia kata bila masa, sebab dia dulu Kristian, dia kata bila masa orang Kristian ambil rahib sebagai Tuhan, dia kata tak ada, dia kata tak sembah pun rahib kan? Ya. Tapi Nabi kata bila kamu rahib, kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kamu anggap benda itu halal, dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kamu anggap benda itu halal, kamu mengambil dia sebagai Tuhan. Jadi boleh faham lah ya? Jadi orang yang Allah kata haram, haram. Kalau dia jahat, dia buat, itu sahaja. Tapi untuk dia menghalalkan benda yang Allah haramkan, itu bahaya. Sebab itu kita katakan tadi bahawa selagi dia tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dia Muslim. Kalau dia buat benda yang haram, tapi kerana kelemahan dia tidak menafikan. Tapi kalau dia menghalalkan benda ni, macam halal kot. Halal kot pun belum lagi. Ya. Dan juga dulu masa mengaji, kita sebut hukum Allah ni, dia ada hikmah yang disebut dalam Quran, ada hikmah yang disebut dalam hadis, dan ada hikmah yang kita boleh kaji. Sebab apa? Ya. Cuma kadang-kadang kita tak faham hikmah, ataupun kadang-kadang kita faham, tapi pemahaman kita tu mungkin agak terbatas. Contoh, boleh makan babi, boleh kan? Kecuali terpaksa. Itu saya sebut kan.